Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Selamat petang. Oh, tapi sebenarnya podcast ni tak tahulah bila boleh siap kan. Okey, tak apa. Okey, hari ni jangan terkejut. Jangan orang kata apa? Jangan terkejut, jangan rasa tersalah channel, tak. Kita orang hari ni saya terpaksa menggantikan Hafizul Faiz dan Izzat terpaksa menggantikan Wahyuni. Betul. So diorang tak dapat untuk buat podcast kali ni. Jadi kita orang yang akan jalankan. Okay. So saya sebenarnya saya diapit oleh dua orang doktor. Seorang budak jalanan yang diapit oleh dua orang doktor. Yang pertama di kiri saya adalah Dr. Izzat, atau mesra saya panggil Izzat lah. Dan di kanan saya ada Dr. Azrul. Dan Izzat dan Dr. Azrul ni adalah penulis buku Tidak Mengapa Untuk Patah Lagi, Tempat Pulang Paling Nyaman. Ini adalah buku Dr. Azrul dan ini adalah buku Dr. Izzat. Tahniah atas pelancaran buku serentak kan. Dan Alhamdulillah ni antara buku yang ramai juga yang dah dapatkan dan ramai juga yang dah review. Memang buku yang saling melengkapi lah. Betul. So sebelum saya nak pergi ke Izzat, disebabkan Izzat orang yang saya dah biasa bercakap, saya nak pergi ke Dr. Azrul dulu. So doktor, sihat doktor? Alhamdulillah. Daripada mana tadi? Saya daripada Gombak. Kebetulan ada konvo, kita singgah kat sini lah. Sini. Okay, so tempat pulang paling nyaman ni adalah buku ke-17 ya. Alhamdulillah. So ini adalah buku ke-17, tapi buku pertama yang telah di orang kata apa, diolah sebeginilah kan. Sebab buku-buku saya sebelum ni lebih kepada akademik. Jadi kita nak tengok crowd baru, sebab tu kita cuba olah dengan gaya yang baru lah. Okay. So tahniahlah atas buku ke-17. Untuk pendatang baru dalam industri buku, Dr. Izzat. Betul. So ini adalah buku pertama. Tidak mengapa untuk patah lagi. Okey. Guys, untuk korang nak tahu, buku ni adalah buku yang saling melengkapi. Kalau korang baca satu je, korang rasa tak sempurna lah hidup tu. Tak lengkap lah kehidupan tu. Sebab apa? Di dalam buku Dr. Izzat ni, kita dapat tengok bahawa Izzat membawa tema-tema yang tentang psikologi. Betul. Tentang orang kata apa, pandangan-pandangan yang mampu untuk membuatkan kita rasa validate, rasa ada tempat, ada orang yang memahami kita. Dan Dr. Azrul pula membawa hujah-hujah ataupun perbahasan-perbahasan ayat Quran yang lebih dekat dengan kita, disebabkan kita orang yang beragama Islam. Pastilah Al-Quran tu lebih dekat daripada kita. So dia ada orang kata apa, tema yang sangat melengkapi untuk kita. Betul. Kan? Dia sebenarnya melengkapi sebab apa? Sebab buku yang saya garap itu juga berkenaan dengan socio-spiritual. So ada unsur psikologi situ dan juga social support dan juga spiritual support. Jadi spiritual support tu lah yang kita nak highlight juga dalam buku ni. Dan sebab itu bila adanya buku Dr. Izzat ni, dia saling lengkap melengkapi. Betul. Sebab ada tema yang sama sebenarnya, cuma garapan dalam buku saya lebih kepada spirituality. Jadi garapan itu menyebabkan kita lihat buku ni nampak seperti adik-beradik lah. Betul. Dan kita sebenarnya tak merancang pun menulis. Betul. Saya difahamkan dalam meja editor, daripada meja editor saya difahamkan bahawa buku ni dihantar manuskripnya bukan pada waktu yang sama. Betul. Dan tidak merancang sama sekali. Dan hakikatnya ini kali pertama saya berjumpa dengan Dr. Izzat ni secara fizikal. Betul, secara fizikal. So ini adalah susunan Tuhan lah untuk pembaca-pembaca, orang kata apa, atas lahirnya dua buku yang color pun lebih kurang sama, design pun lebih kurang sama. So untuk kita nak pergi ke lebih lanjut lah, saya nak tanya Izzat dulu. Dan doktor pun boleh tanya, Izzat pun boleh tanya doktor. Jangan tanya saya je. Okay. So saya nak tanya Izzat dulu, tidak mengapa untuk patah lagi ni. Kenapa boleh kita patah? Kenapa kita boleh patah lagi dalam hidup kita? Kenapa kita boleh kecewa? Sebab kita merasa selalu selepas kekecewaan akan ada benda yang baik. Mungkin ada benda yang baik datang. Tapi dalam kehidupan, kita tak boleh merancang selepas kesudahan daripada satu badai berlaku, takkan ada badai langsung. Takkan ada kekecewaan yang datang.
Jadi hakikat tidak mengapa untuk patah lagi adalah untuk memujuk kita. Instead of kita rasa sakit hari ini, tidak mengapa untuk kita rasa sakit. Kerana sakit yang akan datang pun mungkin kita akan rasa juga. Maksudnya, dia membawa satu gambaran bahawa kita selalu nak mengelak daripada rasa sakit. Tapi dia bukan soal kita mengelak, tapi kita menikmati dan merasai sakit itu. Dan tidak mengapa untuk kita merasai sakit dan sakit ini lagi. Faham. Yang penting bukan kita takut dan melarikan diri dari rasa sakit, tapi bagaimana kita menguruskan, mengendalikan rasa sakit supaya akan datang kita tahu macam mana nak mengendalikan emosi kita, fikiran kita dan tingkah laku kita. Oh. Kalau saya boleh tambah, Ya. sebab tu kata saling lengkap melengkapi. Sebab dalam buku saya juga saya garapkan dari sudut bagaimana perjalanan para nabi. Ya, betul. Mereka mengalami kesakitan dan mereka berhadapan dengan kesakitan sehingga Nabi Yaqub AS menangis sehingga buta matanya. Betul. Jadi kalau kita tanya diri kita kan, contohnya kalau tangisan itu dihukum sebagai satu yang berdosa, mengapa diciptakan air mata? Betul. Oh. Hatta manusia lahir sekalipun, awal-awal yang kita buat adalah menangis. Ya, betul. Kan? Oh. Tapi Jadi- bila kita dewasa, orang selalu cakap, oh jangan menangis. Menangis ni, kita ni kena kuat, kita jangan menangis. Ya, sebab tangisan itulah adalah fitrah emosi. Mengapa kita nak nafikan? Saya nak cerita sikit boleh? Boleh, tak ada masalah. Sebelum ni saya dah cerita sikit mengapa saya menulis buku ini, disebabkan kehilangan ibu dan juga ayah saya. Ya. Dan semasa saya kehilangan mak saya, Mm-mm. biasalah orang datang jumpa kita, Azrul, jangan nangis, sabar. Kan? Dan saya cuba tahan itu, tahan daripada menangis. Saya sangkakan itu boleh memberikan ketenangan, Mm-mm. tetapi ia sebenarnya lebih menyakitkan. Ya, dia memendam. Sebab tu kita kena lepaskan. Ya, Betul. Betul. So tangisan itu bukannya satu kelemahan. Tangisan itu merupakan satu tanda kita sedang mendapat kasih sayang Tuhan. Betul. Itu perkara yang perlu kita jelas dalam diri kita, sebab para nabi juga menangis. Apatah lagi kita. Saya suka topik menangis ni doktor, sebab saya rasa menangis ni adalah salah satu fitrah dan dia menjadi bukti kenapa kita ini manusia. Betul. Sebab bila kita menangis, kita menunjukkan kekurangan. Orang nampak kita tak kuat, tapi itulah tandanya kita ni manusia. Ya. Sebab kalau kita ni terlalu kuat, kita takkan menangis. Maksudnya kita ini bukan manusia, kita terlalu sempurna. Betul. So itulah gambaran yang Nabi pun menangis. Jadi dia menggambarkan bahawa tidak ada seorang pun manusia ini yang sempurna sebenarnya, dan hakikatnya kita hanyalah hamba. That's why kita kena hindarkan dari, mungkin Dr. Izzat lebih tahulah, toxic positivity kan. Kita berpura-pura untuk okey, sedangkan dalam diri kita terlalu hancur. Betul. Dan kita kena lepaskan. Dan lepaskan itu perlukan seseorang yang boleh mendengar kita. Sebab itu sokongan selain pada psikologi, perlu juga sokongan sosial. Sebab itu kalau lihat bagaimana Maryam ketika mana dia seolah dibuang ialah Melahirkan apa nama mengandungkan mengandung, anak tanpa suami. Ya. Kalau kita hari ini memang kena kutuk lah kan. Maka ketika mana dia keluar daripada komunitinya, maka di situ dia berbicara dengan Tuhan. Itu dari sudut spiritual. Dan kemudian kembali selepas itu dapat menerima keluarga dan sebagainya, baru diceritakan kepada keluarganya. Dan itu yang perlu kita ada sekarang. Sebab masalah kita pada hari ini, kita bermasalah tetapi kita diam bersendirian. Perlu ada sokongan sosial daripada rakan-rakan kita, mak ayah kita ke, kena bercerita. Kalau kita sosok lepas tu meletup. Betul. Sebab saya pensyarah universiti, hampir setiap bulan lah pelajar datang jumpa saya, dah jadi macam kaunselor. Sebab apa? Meluahkan apa yang mereka rasa macam tak nak hidup di muka bumi ini. Itu antara luahan-luahan mereka yang kita perlu cakna dan perlu lihat ia merupakan satu perkara yang serius dalam masyarakat kita. Jadi buku ini kita lahirkan supaya nak menyelesaikan masalah-masalah itu. Ya, walaupun ia tidak boleh diselesaikan secara 100%, tetapi ini adalah usaha untuk kita melihat bagaimana masyarakat pada hari ini memerlukan konten-konten yang sebegini. Betul. Okey, dari sudut psikologi, dari sudut spiritual, supaya mereka tahu ada panduan-panduan di luar sana yang boleh mereka terima dan mereka belajar dan perbaiki diri mereka. Faham. So bagi saya lah, untuk kalau kita cerita pasal menangis tadi kan, saya sebenarnya terkesima melihat perbualan-perbualan mereka kan. Okey, saya bersetuju dengan doktor di mana
kita ni kena menangis. Kalaulah sampai waktunya kita kena menangis. Sebab saya sendiri mengalami, saya mungkinlah karakter yang sedikit penghibur. Kalau dalam kawan-kawan, circle, saya ni karakter yang kalau saya sedih, semua orang akan sedih. Maksudnya kalau saya gembira, semua orang gembira. Okay. So kita yang mengawal tempo tu kan. Tempo ni. Jadi ada waktu kita di depan orang mungkin kita gembira, kita happy. Tapi ada waktu di belakang orang kita terpaksa untuk menangis. Sebab apa? Sebab kita dah tak tahan. Dan pernah juga yang saya sendiri pun alami di mana saya menangis sebabkan doktor kehilangan ayah dan ibu. Saya kehilangan nenek, antara nenek kesayangan saya lah. Saya rapat dengan nenek saya. So saya kehilangan dia, tapi dah setahun berlalu. Cuma di hari tarikh untuk tahun depan ni, tarikh yang sama, saya sedikit rasa terganggu. Mungkin ada beberapa faktor yang lain yang mencengkam saya hingga jatuh ke titik terbawah pada hari orang kata apa, secukup genapnya setahun pemergian tu. Saya cuba untuk layankan je ketika tu kan. Maksudnya bukanlah layankan, kita tak nak menangis lagi masa tu. Tapi sampai satu masa Tuhan dah memang gerakkan dah. Dia gerakkan. Tak apalah, kau pergi duduk seorang-seorang dulu. Kau fikir, kau pujuklah hati kau. Dan ketika itulah dah menangis di malam tu, besok kita akan dapat versi yang baru. Dia ada momen-momen kan kita kehilangan kan. Contoh kita pergi restoran, tengok ibu suapkan nasi kepada anak, kita akan rasa tu. Cuma kita kena move on. Kita tak boleh sangkut ataupun dibenjarakan oleh emosi-emosi sebegitu. So kita menangis, tetapi kita move on. Itu perkara yang penting. Masalah kita adalah kita bermain dengan perasaan itu tanpa kita keluar daripada perasaan itu. Itu perkara yang perlu kita tanamkan pada diri kita dan kita perlu sebarkan kepada masyarakat di luar sana. Dan menarik pasal kehilangan ni kan, saya mungkin tak pernah melalui satu kehilangan yang besar, kematian yang besar kan. Tapi saya melihat orang sekeliling saya yang bila kita cerita tentang sembuh, yang kita cerita tentang kehilangan, dia takkan boleh diganti dengan sesiapa. No. Bila macam doktor kan, kehilangan ibu dan ayah, kita tak boleh nak cakap, aku akan sembuh sebab ada orang yang akan gantikan mereka. Tak boleh kan? Mustahil. So at the end, saya percaya satu benda, bila semakin masa ke depan kita berganjak ke depan, kehilangan itu mungkin tidak akan pernah baik. Kita akan sentiasa rasa sedih, kadang-kadang kita akan tergenang. Tapi apa yang boleh kita buat adalah kita hanya perlu melepaskan emosi kita, rasa sedih, kecewa tu, rasa kecewa betul-betul. Cuma sampai satu titik kita kena sedar, aku kena bangkit semula. Aku kena teruskan kehidupan yang mungkin hidup aku akan tak sama dengan sebelum ini. Tapi aku kena juga teruskan kehidupan aku tanpa sosok orang yang aku sayang itu lagi. Dan seterusnya, mungkin kita hanya membawa kenangan kita sahaja. Dan yelah, kita dah tak boleh bersama dengan dia. Dia pun dah tak ada. Tapi kita still kena meneruskan kehidupan. Kita masih rasa kecewa, sedih beberapa ketika. Contohnya balik raya, kita akan terasa kan. Kosong. Tapi itulah gambaran dan fitrah menjadi manusia. Sebab kita tak akan pernah rasa okey. Dan itulah sebabnya kita kena kembali kepada Tuhan. Keadaan yang nyaman. Betul. Sebab apa? Sebab kadang-kadang hakikat pada hari ni, kadang-kadang kita berdoa tetapi kita semakin jauh daripada Tuhan. Betul. Why? Kita berdoa, kita nakkan sesuatu, tapi Tuhan takdirkan sesuatu yang lain. Ya. Okay? Tak sama dengan expectation kita. Kita bergembira apabila doa kita diterima. Betul. Tetapi kenapa kita tidak mahu menerima takdir Tuhan yang ditetapkan kepada kita? Sebenarnya ada kebaikan untuk kita. Betul. Itu perkara penting yang perlu kita jelaskan pada diri kita, bahawa takdir Tuhan sebenarnya sangat baik untuk diri kita. Cuma masanya mungkin kita nampak sekarang, mungkin tidak, mungkin akan datang. Betul. Kalau macam doktor ada cakap, saya teringat doktor ada cakap tadi, ini adalah garapan di mana dalam ni pun banyak kisah-kisah yang kita ambil, doktor ambil daripada sirah-sirah nabi-nabi terdahulu kan. Saya teringat kisah Musa ke Madian. Saya dengar daripada beberapa orang ustaz yang menceritakan di mana apabila dia terlalu letih, dia rasa exhausted, dah sangat penat. Tempat pulang dia kepada Tuhan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairil faqir. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik daripada Taif. Balik daripada Taif, kena baling batu, dah rasa sakit dengan penatnya, dengan lelah dan rasa
dah macam-macam rasa dah kan. Dah kalau balik Mekah balik pun kena kecam balik kan. So dah tak tahu sebenarnya, dah tak tahu jalan nak ikut jalan mana dah ni dalam menyampaikan dakwah ni kan. Dia duduk kat dalam satu kebun. Dia berdoa, tak kisahlah mana kau nak campak aku, selagi mana kau redha kat aku, aku terima kan. So dekat situ kita dapat lihat bahawa Nabi pun dia ada rasa sedih dia, ada rasa exhausted, ada rasa penat dia, ada rasa kecewa dia, tapi dia mencari tempat pulang yang paling nyaman sekali. Betul. Cuma nak mencari tempat pulang paling nyaman kena betul. Sebab ada ketika bila kita rasa murung dan sebagainya, ada orang nasihatkan kita banyakkan solat, kan, banyakkan zikir. Tetapi kenapa kita bila banyak solat, banyak zikir masih tidak tenang? Ya, benar. Sebab kita tidak mendalami sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan itu. Kita solat seperti biasa, menganggapnya seperti adat. Sedangkan solat itu adalah tempat untuk kita berbicara dengan Tuhan. Itu perkara yang perlu kita perbaiki dari sudut ibadah kita. Sebab orang beranggapan bahawa baca Quran akan terus hilang segala macam pakai ubat lah, segala apa yang kita alami. Tetapi kita kena faham, bila baca Quran kena dengan kefahaman. Dan cerita-cerita dalam Quran itu memberikan penjelasan kepada kita, memberikan panduan kepada kita bagaimana untuk keluar daripada keperitan yang kita lalui dari sudut emosi. Faham? Saya baru-baru ni ada satu isu. Doktor di menetap di Johor, betul? Ya. Izzat Ceras Selangor. betul. Ada satu negeri, saya tak nak sebutlah dekat saya, khutbah Jumaat dia agak kontroversi sedikit. Yang pasal bunuh diri tu ke? Di mana dikaitkan bunuh diri ni dikaitkan saya tak nak sentuh pasal bunuh diri. Mental health issue ni dikaitkan dengan keimanan seseorang. Saya merasakan ada sesuatu kelopongan di situ. Bagi doktor, apa pandangan doktor? Dia dalam kehidupan ni ada beberapa perkara. Dia ada akidah, dia ada ibadah, dan syariat, dan juga dia ada akhlak. 3 perkara ini saling melengkapi antara satu sama lain. Iman adalah hubungan spiritual kita dengan Tuhan. Tetapi at the same time kita kena tahu bagaimana menguruskan emosi. Kalau kita melakukan solat dan sebagainya tanpa kefahaman seperti yang disebutkan tadi, kan, baca Quran tanpa kefahaman, maka dari sudut pengurusan emosi, ilmunya tidak ada. Maka nak mendalami suatu perkara itu, nak menyelesaikan suatu perkara itu perlu dengan ilmu, dan ilmu itu perlu dalam bidangnya. Contoh kita bicara tentang emosi, ia ada kaitan dengan psikologi. Jadi ia bukan sekadar berbicara tentang iman semata-mata. Tetapi ia berbicara tentang bagaimana kita mengurus kehidupan kita. Bagaimana kita mengurus diri kita dari sudut psikologi, kan, dari sudut fisiologi. Kalau sakit, kita nak ke mana? Doktor lah. Doktor. Kan? Ini yang berlaku pada hari ini. Bila sakit, pergi jumpa bomoh. Betul. Nampak? Sepatutnya kita pergi ke orang yang pakar terlebih dahulu. Ia bukan soal kita nak cerita kita tak yakin dengan Tuhan atau tidak. Tidak. Sebab Tuhan pun bila sebut tentang tawakal, usaha terlebih dahulu. Betul. Kemudian baru berserah. Ini kita terbalik. Maka itu perlu dijelaskan. Bila disebut tentang mental health ini, ia bukan soal keimanan saja. Ia soal bagaimana kita menguruskan kehidupan kita, mengurus emosi kita dengan baik. Dan tanyalah orang yang pakar. Betul. Itu perkara yang penting lah. Jadi bila katakan kontroversi itu, perlu lihat orang agama juga perlu faham isu ini. Jangan melihat satu sudut melupakan sudut-sudut yang lain. Sebab itu kalau Syekh Salah Al-Qaldi, guru kami, kami belajar, dia kata, Azrul, untuk faham Quran ni, you kena faham psikologi, you kena faham ilmu-ilmu lain, geografi dan sebagainya. Sebab apa? Bicara tentang alam sebagai contohnya, bumi dan juga langit. Kita nak tengok dari sudut bagaimana menguruskan, contohnya lihat bintang, dari sudut astronomi. Kena faham astronomi. Betul. Jadi itu kena faham, kena bezakan antara ilmu kehidupan dengan ilmu untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. So kewajipan kita adalah untuk dekat dengan Tuhan, tetapi pada masa sama ilmu untuk menguruskan kehidupan, ilmu dunia itu perlu kita pelajari, dan itulah yang akan bantu kita untuk kita perbaiki diri kita, dan di sesama kita doa pada Tuhan lah. Betul. Sebab saya ada beberapa orang yang saya kenal yang sangat struggle hidupnya, di mana dia terpaksa, orang kata apa, walaupun kita orang TK adalah orang yang adalah satu syarikat yang banyak membuat event yang kita akan berjumpa dengan ramai orang. Ada yang bercerita yang mereka kuat disebabkan mental health ni, menghidapi mental health, tapi mereka kuat ni disebabkan solatnya, disebabkan semayang ni, baca Quran ni. Tapi mereka masih bergelut, masih bergelumang. Bagi saya lah kan, mental health adalah satu isu lain. Betul.
solat ni tu satu isu yang lain. So kita tidak boleh pukul rata bahawa orang yang ada isu mental health, orang yang ada isu depressed, anxiety ni jauh daripada Tuhan. Dan kita tak boleh buat kesimpulan orang yang ada depresi, stres dan sebagainya, mereka ni tak solat, mereka ni tak baca Quran. Tak boleh buat kesimpulan begitu. Betul. Saya setuju dengan pandangan ni. Saya ada benda yang kalau macam saya ada benda nak cakap, tapi saya rasa perlu dipandu oleh Dr. Azrullah. Saya rasa kalau kita mencari ketenangan dalam solat dan kita merasa tenang dalam solat, sebenarnya ia adalah satu bentuk pelega. Sebab katakanlah ada je agama-agama lain yang ataupun melakukan meditasi, contohnya yoga, contohnya ada banyaklah meditasi yang lain agama masing-masing, juga rasa tenang. So dalam sudut itu, dia tidak menggambarkan itu paling betul, itu paling tepat. Tapi macam mana kita nak cakap dia kontroversi sikit lah kan. Dia kontroversi sikit sebab saya rasa kita kena pisahkan bahawa untuk tenang dengan solat ataupun adakah ketenangan itu adalah solat adalah satu medium. Ketenangan itu adalah hasil dia. Dan medium itu boleh dicapai dengan apa jua keadaan. Bergantung kepada apa keinginan kita, kesukaan kita dan sebagainya. Dan dalam agama kita percaya solat membantu. Tetapi bukan solat sebagai satu bentuk perawat. Sebab kalau kita letakkan, mungkin solat itu sekadar membantu, tapi dalam masa yang sama tugas kita untuk mencari apa yang kita perlu lakukan dalam merawat penyakit kita itu. Dia begini, dalam kehidupan ni dia ada hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan manusia. Itu kena jelas. Sebab itu dalam surah Al-Kawthar, inna a'tainakal kawthar, ayat ini turun ketika mana Nabi SAW kehilangan anak lelaki baginda. So kehilangan anak lelaki ini, dia lah Nabi dibesarkan dalam keadaan tidak mempunyai ayah. Kan, dan bersama dengan ibu pun seketika. Betul. Jadi bila ada anak lelaki ni, dia macam penguat lah. Penguat. Dan Nabi SAW tinggal bersebelahan dengan Abu Lahab. Okay? Abu Lahab ni suka mencela Nabi. Okay? Jadi bila anak lelaki baginda meninggal, dia kutuklah. Dia kutuk, matilah. Sebab orang Arab, anak lelaki ni adalah penyambung zuriat. Ya, betul. Jadi bila anak lelaki meninggal, maka tak adalah waris kepada Nabi SAW. Jadi ayat ni turun kan, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami kurniakan kepada kamu al-kautsar. Al-kautsar ni adalah nikmat yang melimpah ruah. Kalau kita tengok ayat ni, sepatutnya bila Nabi dalam keadaan itu, kalau ikut culture kita sebut apa? Apa nasihat kita kepada orang? Sabar. Tapi ayat pertama tidak sebut sabar. Suruh kenang nikmat Tuhan. Now hubungan kita dengan Tuhan. Kenang nikmat Tuhan. Sebab apa? Nak calm down. Dan psikologi kita kena calm down dulu untuk buat keputusan. Sebab tu kadang-kadang orang buat keputusan yang bukan-bukan ni sebab dia tak tenang. Betul lah. Jadi ayat itu sebut inna a'tainakal kautsar. Tenang. Kan? Nikmat Tuhan dah bagi banyak lah kan kau. Ini sikit je, come on lah. Kan? Tenang. Fasalli li rabbik. Kemudian solat dengan li rabbik. Solat kerana Tuhan tau. Kita tanya diri kita pada hari ini, kita solat kerana siapa? Kan? Kemudian wanhar. Wanhar ni adalah ibadah sembelihan. Ibadah sembelihan ni, korban ni biasanya kita bagi daging sedekah kepada orang. Itu hubungan kita dengan manusia. Nampak tak sini? Bila nak berdepan dengan situasi itu, perlu ada hubungan dengan Tuhan dan perlu ada hubungan dengan manusia. Faham. So Quran menjelaskan selengkap-lengkap, cuma kita nak kena bongkarkan, jelaskan kepada. Sebab tu perlukan bantuan. Okey, saya dah boleh buat conclusion. Maksudnya solat itu datang dalam bentuk pelega untuk manusia merasa tenang seketika, untuk dia boleh regulate dia punya emotions, fikiran dia, untuk fikir apa sepatutnya yang dia perlu lakukan untuk merawat diri sendiri. Dan kena ada keyakinan bahawa semua yang datang itu daripada Tuhan. Betul. Dan Tuhan boleh menyelesaikan membantu kita untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi perlu ada itu. Cuma jangan kita stop bila kita berdoa saja tanpa kita berusaha. Itu masalah kita. Tak boleh juga So kalau tengok ayat tadi, cantik kan susunan. Betul. Untuk kita selesaikan masalah. Mungkin kita boleh tulis satu chapter lah dalam saya pun nak cakap. Setelah saya melihat perbualan setelah saya meneliti satu-satu kalimat yang keluar daripada Dr. Azrul,
saya melihat bahawa Dr. Azrul kena ada buku kedua. Betul. Yang lebih berfokus kan? Ya, mungkin walaupun tak fokus pun tak apa, tapi kena ada chapter tu di mana kita hari ni apabila kita melihat Al-Quran, kita hanya merasakan ia sebagai satu kitab suci yang kita cari ketika bulan Ramadan, ketika kita ada masalah yang rasa dah tak tahu dah nak cari mana masalah nak selesaikan kan. Ketika itu baru kita lihat. Saya sejujurnya saya duduk dalam industri buku dalam 4 tahun. 4 tahun alhamdulillah. Allah izinkan saya duduk kat sini 4 tahun. Tapi saya tak tahulah, mungkin bacaan saya selalu baca buku berunsurkan Al-Quran sebenarnya, walaupun saya bukanlah ada background agama. Tapi saya rasa kita hari ni ketandusan penulis-penulis yang begini, yang dia punya tafsirannya tu relate, menggunakan tafsiran yang relate kepada orang lain. Practical, yes. Kita ramai hari ni ustaz-ustaz yang tak salah, bagus, tapi dia ada kelompongan untuk benda lain yang perlu diisi oleh ustaz-ustaz lain juga. Sebab itulah bila dia sudut pembelajar agama ni, para ustaz telah mainkan peranan mereka lah untuk menyampaikan mesej Al-Quran. Cuma kita perlu ada orang juga yang boleh mengeluarkan apa yang terkandung dalam Quran itu sebagai bentuk framework untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalah mereka secara praktikal melalui Al-Quran. Betul. Itu yang perlu kita keluarkan, dan kita tak boleh bersendirian tau. Sebab tu macam nak berbicara soal psikologi, kena cari orang psikologi. Sebab tu buku saya berganding dengan kaunselor. Sebab kaunseling ni bukan bidang saya. Jadi sudut pandang yang berbeza. Jadi bila kita saling melengkapi, dan itu akan berikan satu panduan kepada masyarakat. Sebab itulah kena beli 2 buku ni. Betul. 2 buku ni antara yang saya recommended, bukan disebabkan tentang kita terbit, tetapi disebabkan isi-isi yang ada di dalam dia lah. Isi-isi yang ada di dalam dia. So itu antara point of view yang menarik tentang surah Al-Kawthar tadi pun yang menarik. Saya baru dapat satu hal. Saya baca Zain tentang jarak, di mana Hafizul Faiz tulis tentang bagaimana Allah ingin menjarakkan Ashabul Kahfi daripada raja yang zalim tu. Allah melarikan seketika Ashabul Kahfi ke dalam gua, dan begitu juga Allah meletakkan jarak Nabi Muhammad dengan rakyat-rakyat atau rakyat-rakyat Mekah masa tu kan, yang dah ketika hilangnya Khadijah, hilangnya pakcik dia, ayah saudara Nabi, Allah meletakkan jarak, dan Allah yang pertama Allah angkat dia ke Isra Mi'raj. Okey, Allah turun, pasal Allah perintahkan hijrah ke Madinah. So dekat situ kita nampak bahawasanya Quran ni sebenarnya dia bukan tentang hukum hakam semata-mata, dia bukan tentang, tapi daripada kisah-kisah dia tu kita dapat melihat banyak cerita, banyak pengajaran yang kita boleh ambil, dan POV dia akan jadi berbeza-beza bagi setiap orang. Selagi mana dia tak salah tafsir untuk diri dia sendirilah kan. So bagi saya lah doktor, selagi mana sekali kita dah tenggelam dalam kisah-kisah dalam Quran, kita akan terus tenggelam. Ya. Sebenarnya Quran, bila kita baca ulum Quran, antaranya karya Fazal Hasan Abbas, dalam kitabnya tentang Ijazul Quran, disebutkan salah satu bab disebut Al-Ijaz An-Nafsi, psychological miracle dalam Quran. Jadi ini yang perlu kita bongkar. Dia sebut tentang jarak tadi, contohnya Nabi Yunus AS kan, bila masyarakat tak boleh terima apa yang dibawa, dia lari seketika. Kita dah berdakwah kat orang kan, orang tak terima lari, dan Tuhan jarakkan baginda dengan masyarakat dan masuk ke dalam perut ikan Nun. Dan ketika itu baginda mula berfikir apa kesilapan yang dilakukan, apa emosi yang dialami itu. Refleksi. Kita pun akan rasa tertekan bila kita duk ajak orang tak nak terima apa yang kita bawa kan. Jadi macam mana Allah Ta'ala ajar Nabi Yunus AS berada dalam situasi yang jauh seketika daripada masyarakat. At one time kita kena jarakkan diri kita supaya kita boleh reflect diri kita, dan kemudian kita bangkit semula. Betul. Seperti mana Maryam juga menjarakkan diri daripada masyarakat supaya dia kemudian boleh bangkit semula. So ada ketika kita kena jarakkan diri kita. Jangan terlalu sekarang dunia social media, semua benda kita nak letak dekat social media. Betul. Ada ketika dan kita kena jarakkan diri kita, buat seketika, tengok diri kita, perbaiki kita, and come back lah. Sebab
sikit saya sambung masa Yunus alaihissalam masuk ke dalam perut ikan nun tu. Ketika itu benda yang pertama dilafazkan atau perkara yang direkodkan dalam Quran, lafaz Nabi Yunus adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di mana dia nafikan tak ada Tuhan, dia puji Tuhan dan dia mengaku dia salah. Itu tanda bahawa sebenarnya dalam ikan nun tu Nabi Yunus alaihissalam sendiri dah refleks, dah muhasabah diri dia. Jadi apabila kita meletakkan jarak, bukan sekadar kita meletakkan jarak, tetapi kita refleks diri kita, kita tengok di mana kesilapan kita, apa yang kita boleh buat, apa yang kita perlu buat kan. Dia masalah hari ni kita minta letakkan jarak, ada letakkan jarak. Betul. Tapi apa yang lebih penting adalah ketika mana Nabi Yunus berada dalam perut ikan nun, dia terima kenyataan bahawa mesej baginda tidak terima. Maksudnya sometimes kita kena terima kenyataan terlebih dahulu dan baru kita reflect. So masalah kita, kalau kita tak terima kenyataan, susah untuk kita reflect diri kita, untuk kita lakukan perubahan. Dan itu yang berlaku kepada Nabi Yunus. Dia terima kenyataan terlebih dahulu. Terima kenyataan barulah reflect dan cari solution. Ya benar. Faham? Menarik. Betul menarik. Dalam psikologi pula sebab sama juga. Contoh macam kalau ketika kita berhadapan dengan satu situasi yang trauma ataupun benda-benda yang besar, kehilangan contohnya, perkara yang sangat penting adalah kita menerima salah satu benda yang besar tu pernah terjadi dalam hidup kita. Kita tak perlu buat apa-apa pun. Kita tak perlu cari masalah, cari solusi, tak perlu nak terus bersabar ke apa ke. Kita terima dulu, itu pernah jadi. So langkah seterusnya baru kita fikirkan apa yang patut kita buat. Muhasabah diri, cari mana yang salah, kemudian kita cari solusi. Sebab titik awal ketika kita menerima benda tu pernah jadi dalam hidup, susah sangat kita nak lakukan, sehingga ramai orang yang buat dia macam tengah okey, tengah baik, dan dia deny dengan apa yang jadi. So ketika dia deny dengan apa yang jadi, itulah yang dia membawa kepada perkara-perkara yang akan datang yang mungkin sebenarnya tanpa sedar benda tu pernah terjadi dalam hidup dia, dan mungkin dia lupakan pun situasi itu. Ada ketika kita kena pause sekejap untuk kita tengok diri kita kan. Mungkin kita laju ke depan, stop sekejap. Kita selalu memikirkan tentang kita, apa yang kita nak, apa yang kita dapat, apa yang orang layan macam kita. Sebab kadang-kadang macam yang Zat sebut tadi kan, kadang-kadang bila kita berdepan dengan keresahan, kegelisahan, kita nak cepat cari solusi. Sebenarnya kita kena stop sekejap, pause sekejap, reflect diri dulu. Dan baru datang solusi tu. Sebab kalau diri kita tak tenang, dan macam mana nak cari solusi yang bertepatan dengan diri kita? Betul. Di situlah agama membantu untuk menjadikan kita lebih lega, tenang dan mendamaikan. Sebab tu bila dalam fasa ketenangan tu, bila kita rapat dengan Tuhan, dan itu akan menyebabkan kita rasa macam ya Allah, kan, inilah rahmat dan juga kasih sayang Tuhan. Kita nak rasakan itu. Bila pulang kepada Tuhan dalam keadaan nyaman, kita rasa bahawa Tuhan sebenarnya menyayangi kita dan dia berikan yang terbaik untuk kita, dan pada saat ini itu adalah ujian untuk kita jadi yang terbaik pada masa akan datang. Cuma masalah kita tak sabar untuk nak tengok apakah jawapan dia tu. Saya ada saya ada seorang kawan yang saya selalu berbincang tentang perkara-perkara macam ni. Kami berbincang tentang jawapan. Dan dia cakap kadang-kadang kita menuntut Tuhan untuk memberikan jawapan dengan lebih cepat. Tapi hakikatnya jawapan Tuhan tu tak semesti sama dengan jawapan yang kita tuntut. Betul. Dan jawapan Tuhan tu memang unexpected. Dan untuk mengetahui itu adalah jawapan, kita perlu mengosongkan fikiran kita bahawa itu adalah jawapan. Baru kita tahu apa jawapan yang Tuhan sebenarnya nak bagi kepada kita. Masalah kita duk expect dari Tuhan apa yang kita nak. Contoh, kita doa, ya Allah, berikanlah aku kekuatan. Tiba-tiba Tuhan bagi ujian. Betul. Bukankah itu telah dimakmurkan oleh Tuhan? Ya, betul. Itu adalah training supaya kita menjadi lebih kuat. Tapi kita tak nampak itu sebagai cara Tuhan telah memakbulkan doa. Jadi kena lihat pelbagai perspektif, kena bersangka baik dengan Tuhan dan lihat secara positif. Ya. Itu penting sebab kadang-kadang kita salahkan Tuhan. Betul. Aku doa tak dimakbulkan. Sebenarnya Tuhan dah makbulkan lama, kita yang tak perasan. Perspektif lah saya rasa, Doktor. Contohnya macam kita mendoakan diri kita nak sesuatu, dipermudahkan hal kita. Tapi tiba-tiba ada kesusahan dan kepayahan. Tapi sebenarnya kepayahan dan kesusahan itu adalah untuk mempercepatkan proses tu. Indirectly itu adalah mempermudahkan. Cuma dalam konteks perspektif kita rasa apa hal susah sangat. Sebenarnya itu adalah cara Tuhan mempermudahkan keadaan. Betul.
So kalau ikutkan sebenarnya kita sendiri yang kena menilai bahawasanya kita sendiri kena tahu bahawasanya takdir Tuhan tu memang hal-hal yang indah je sebenarnya. Ya. Kan? Ya, betul. Walaupun dia menyakitkan, tapi dia tetap datangkan pengajaran. Sebab itu adalah apa yang kita minta dan itulah proses. Ya. Kita masalah kita melihat outcome tanpa kita melihat proses. Dan Tuhan mengangkat darjat kita dengan proses yang kita lalui. Sebagai contoh, Nabi Nuh AS berdoa ataupun berdakwah selama 950 tahun. Berapa ramai yang ikut dia? Betul. Paling tinggi pun kata 70 orang. Tetapi Tuhan angkat darjat Nabi Nuh AS bukan sebabkan outcome, tapi disebabkan proses yang kita buat. So kita kena ingat bila mana kita nak keluar daripada emosi kita yang bercelaru ni, lihat kepada proses tu. Dan proses yang sedikit itu, contohnya kita berjaya untuk keluar daripada daripada kesempitan hidup, daripada kekeliruan yang kita sedang alami, walaupun sedikit, itu adalah proses sebenarnya dan perlu kita hargai. Saya sekarang tengah mengkempenkan di mana kita perlu merayakan dan meraihkan hal-hal yang kecil walaupun benda tu hal-hal kejayaan betul. kita dalam Sebab kita tidak melihatnya sebagai satu kejayaan. Sedangkan ia adalah kejayaan datang dalam bentuk proses. Betul. Sebab tanpa hal-hal yang kecil kita buat ni, tanpa kita lalui jalan-jalan yang sempit yang kecil ni, kita takkan dapat hal yang besar. Betul. Dan bila kita dapat yang besar pun kita takkan hargai sebab kita tak belajar untuk menghargai daripada benda tu kecil. So daripada kecil tu kita kena belajar. Daripada sekecil-kecil nikmat pun kita kena hargai, kita kena syukur. So dapat yang besar, kita dah biasa praktikkan diri kita untuk sentiasa menghargai dan mensyukuri. That's why untuk sabar, kita perlu start dengan syukur. Orang yang suka untuk bersyukur, suka untuk dia bersabar. Faham? Dan itu adalah proses. Syukur itu adalah proses. Okey, saya nak ada soalan. Soalan saya rasa, sebab kita tahu syukur bukan soal kita cakap aku syukur, aku bersyukur. Betul. Dia adalah soal tabiat kita. So dalam konteks agama, macam mana kita nak mengajar ataupun macam mana kita nak tahu kita ini sudah bersyukur? Okey. So untuk nak tahu kita ini sudah bersyukur apabila kita menghargai perkara-perkara kecil yang datang kepada kita. Kita tidak melihat sesuatu yang besar. Masalah kita hanya anggap diri kita bersyukur bila Tuhan datangkan musibah kepada kita dan kita berjaya selesaikan sesuatu yang besar dan kita rasa itulah kesyukuran yang perlu kita hargai. Tapi benda-benda yang kecil ini yang kita terlupa untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab tu kalau kita dah boleh bezakan ataupun kita melihat bagaimana apa yang kita alami sekarang, kan, kita rasa susah dan kita lihat orang lain sebenarnya lebih susah. Itu sebenarnya dah mula untuk kita menimbulkan kesyukuran kita. Kita kata syukur. Aku ni sikit je Tuhan bagi ujian, tapi tengok orang lain, Masya Allah, kan, teruk. Jadi itu antara permulaan lah untuk kita nak melihat kita sama ada sudah mendapat syukur itu ataupun belum. Langkah mudah lah untuk awal. Yang kecil-kecil, hal-hal yang kecil-kecil, jangan yang mula yang menghargai lah. Contoh saya disebabkan saya nak relatekan dengan doktor punya kes tadi di mana doktor cerita buku ni terhasil pun di atas kehilangan 2 orang insan yang doktor sayang. Saya cuba untuk belajar. Saya ni antara orang yang cuba untuk belajar lah. Belajar bersyukur ni kan memang dia satu proses yang panjang sebenarnya. Bukanlah hari ni kita belajar, besok kita dapat kan. Saya cuba untuk belajar bersyukur di mana apabila saya dapat makan masakan mak saya tu, walaupun tak kisahlah dia masak telur goreng je ke dengan kicap ke, saya cuba untuk fikir makan je lah, habiskan je lah. Sebab ramai lagi kat luar sana tu dah tak ada mak dah pun. Ada yang ada mak tapi duduk jauh dengan mak. Kau ni yang duduk dengan mak ni, kau nak banyak-banyak bunyi pula. So itu pun antara proses-proses yang kecil yang mungkin kita boleh cuba untuk belajar daripada sekarang lah. Tentang apa yang ada. Dia bukan tentang apa yang tak ada. Untuk kita nak improve diri kita, it's okay untuk kita nak capai impian kita nak buat untuk dapatkan lebih baik, kehidupan yang lebih selesa, tak ada masalah. Tapi benda sebelum kita nak memulakan itu, kita kena belajar untuk mensyukuri dan menghargai apa yang kita ada. Apa yang kita ada ni. Sebab dan untuk dapat syukur tu sebenarnya kena tetapkan expectation bahagia kita. Sebab bila terletakkan bahagia tu dengan expectation yang sangat tinggi, kan, dan kita sukar untuk mencapainya, dia akan menyebabkan kita rasa tidak bersyukur. Dan jangan expect terlalu tinggi.
Betul. Bahagia tu dalam kerangka kita, apa yang kita mampu. Jangan melihat bahagia tu dalam kerangka orang lain. Betul. Jadi bila kita meletakkan bahagia tu dalam kerangka kita, apa yang kita mampu, walaupun ia kecil, ia akan melatih kita untuk bersyukur tadi tu. So jangan kita duk bersyukur ni bila kita dapat something yang besar. Sebab hari ni saya perasan di mana orang ramai ni yang patah, ramai yang kecewa, ramai yang sakit ni hanya satu sebab. Dia tak realistik dengan apa dia punya target ataupun dia punya kebahagiaan dia. Yalah, sebab acuan tu kita ambil orang punya. Dia tak Social realistik. media. Saya Social social media. Kita tak dapat nafikan lah. Social media sangat tak membantu dalam urusan ni. Sebab tu saya tak suka sangat scroll social media. Sebab apa? Kita tengok semua yang ditayangkan tu lah kebahagiaan yang kita tahu di sebaliknya ada kelelahan. Betul. Kan? Adalah benda-benda yang tak syok. Motivasi okey lah kan. Tetapi kalau kita melihatnya setiap hari dan kita letakkan acuan kebahagiaan pada tempat yang tidak sepatutnya, dan kita akan lelah. Nak bahagia kena ada kereta. Nak bahagia kena ada kereta kan? ni. Nak kena ada. Sebab itu tarifan kebahagiaan kita. Ya, betul. Orang ni kita tengok macam bahagia. Oh, dia ada kereta ni, padahal ada bahagia. Oh, rumah dia besar. Dan benda tu yang sentiasa bermain dengan kita kan. Dan kita tak realistik. Mungkin orang tu dia dah pakai kereta tu, dia pakai rumah tu, dah berpuluh tahun dia punya usaha. Kita yang setahun jagung ni, oh aku boleh, tiba-tiba tak dapat. Bila tak dapat, in fact kalau orang tu yang dah ada kereta pun belum tentu dia rasa bahagia. Betul. Dia mungkin tersenyum tapi dia fikir bulan-bulan nak bayar ni kan. Contoh macam ada orang yang dilahirkan dalam keluarga yang mewah, tapi hidupnya mungkin terkongkong sebab mak ayah dia sibuk. Kita hidup dalam keadaan keluarga yang biasa-biasa, mungkin tak terlalu mewah, tapi mak ayah sentiasa ada dengan kita. Mungkin orang ada rumah besar, tapi anak beranak semua dalam bilik berbeza dengan orang yang ada satu ruang tamu, dua bilik ni kan. Semua anak beranak ada kat So saya tamu. percaya hidup ni adalah tentang balance. Kadang-kadang bila kita fikir tentang apa yang ada, kita boleh dapat apa yang kita nak. Tapi setiap apa yang kita nak tu ada harga dia. Ada harga yang kita kena bayar dan korbankan. Dan kadang-kadang apa yang kita korbankan tu adalah benda yang sepatutnya kita hargai, tapi sebab benda tu dah berlepas, dah tak boleh buat apa. Sebab tu senang tidak semestinya tenang. Ya, betul. Jadi perkara ni perlu kita lihat, sebab kita melihat kesenangan tu dari sudut materialistik. Betul. Kan emosi yang bahagia, emosi yang kita boleh makan nasi dengan telur tadi kan. Kita rasa bahagia. Bahagia dah. Betul. Kan di social media orang duk makan wagyu lah apa kan. Betul. Kata aku nak rasa makan, tapi kalau kita boleh merasa bahagia bila kita makan nasi dengan telur, so kenapa kita perlu nak meletakkan acuan itu ke dalam acuan kita? Betul. Saya setuju. Itu antara POV yang baik lah, yang kita perlu letakkan dalam hidup kita, yang kita perlu belajar untuk menerima, kita kena belajar untuk menghargai dan mensyukuri. Sebab daripada mensyukuri ni lah baru kita akan dapat sabar tu. Tu yang mahal, sebab benda yang paling mahal dalam hidup dalam diri kita ni kan, selepas iman tu sifat sabar tu. Tak ada sifat sabar tu, macam-macam kata-kata keluar, macam-macam benda keluar kan. So bagi saya sabar tu penting, tapi untuk dapatkan dia, macam Dr. Azrul cakap tadi, dia kena ada belajar dulu sifat syukur. Sebab orang yang tak bersyukur ni susah untuk sabar. Dan kalau kita tengok, kalau kita imbas, mungkin kita jumpa beberapa orang pun, kita akan nampak bahawa sebenarnya kalau lah dia ada ciri-ciri, kita bukan nak judge, tapi kita nampak orang ni kalau dia tak bersyukur mesti dia cepat marah, cepat ni kan. So kita mungkin boleh ambil tu sebagai pengajaran untuk kita kan. Saya nak tanya doktor, mungkin ada lagi beberapa kisah yang ada dalam Al-Quran yang mungkin boleh menguatkan lagi kita punya rasa orang kata apa, yang membuatkan bahawa Al-Quran ni satu tempat pulang yang ternyaman jugalah. Mungkin ada satu dua kisah yang boleh menjadikan inspirasi juga untuk kami semua pendengar. Mungkin saya boleh bawa kisah Nabi Musa AS. Ketika mana dikejar oleh Firaun, kemudian melalui laut yang luas tu, dan mereka telah berjaya. Dan apabila berada di seberang sana, selepas selamat daripada Firaun, apa yang dinasihati oleh Nabi Musa AS kepada kaum-kaum dia, Bani Israel pada ketika itu? Pada dalam keadaan penat ni kan? Betul, baru berlari. Berlari daripada dikejar dan sebagainya, penat ni. Antara perkataan yang disebutkan oleh Nabi Musa AS, dia suruh syukur. Dia bukan sebut sabar. Dia suruh syukur. Syukur sebab apa? Yang pertama,
kita terselamat daripada Firaun. Okay, kena bersyukur. Maksudnya itu yang besar tu yang mengejar kita. Tentera yang paling zalim lah ketika tu kan. Ya. Okay. Kemudian kita diselamatkan akidah kita. Tak payah menyembah dia. Dan itu nikmat yang terbesar. Kan? Jadi syukur ni perlu kita garap dengan lebih jauh, dan perlu kita garap dari sudut yang praktikal supaya orang boleh nampak, boleh relate sebenarnya syukur ni dalam konteks yang kecil-kecil pun kita boleh lakukan. Betul. Bukannya satu yang terlalu besar. Okay, jadi apabila melihat syukur ini dan digabungkan dengan sabar, maka itu akan memudahkan kita untuk pulang kepada Tuhan dalam keadaan yang nyaman. Oh, okey. Bila cerita pasal kisah Nabi Musa dengan Firaun mengejar ni kan, saya teringat apabila beberapa waktu yang mungkin saya rasa saya down sangat, rasa bahawa bantuan ni susah untuk kita dapat. Saya teringat kisah ni. Saya selalu untuk ingatkan diri saya dengan kisah ni, di mana ketika Musa dikejar oleh Firaun, kalau saya salah, Ustaz mungkin boleh betulkan. Ketika Musa dikejar dengan Firaun, Allah tak janjikan apa-apa pun. Allah tak cakap pun, nanti kau sampai dekat sana, ada satu sungai, ada satu laut, aku akan belah laut tu. Tak, no. Betul? Tak ada. Musa ni lari je. Yeah. Lari sampai satu laut. Jalan mati lah. Jalan mati lah. Kalau dia ke belakang, dia mati. Dia terjun pun dia mati. Kan? So barulah Allah perintah, kau hentak tongkat kau, aku belah laut. So kat sini kesimpulan yang kita boleh dapat, Allah tu dia tak datang dalam waktu cepat. Bantuan tu dia tak datang dalam waktu yang cepat. Dia tak datang juga terlambat. Dia ada time tepat. Betul, timing dia tepat. Timing dia tepat. Bantuan Tuhan Musa je sampai datang tepat pada waktunya. Begitulah juga takdir Tuhan. Ya, betul. So dia datang, bila kita dah biasa untuk belajar daripada kisah Musa ni, secara tak langsung kita cubalah positif. Tak apa, nanti Allah tolong. Nanti Allah tolong. Betul. Takkanlah Nabi Musa alaihissalam ni kena kejar dengan Firaun, Allah tolong. Ini kau punya masalah kecil je. Mesti Allah tolong. Cuma saya rasa bila kita kadang-kadang terlalu bersangka baik dan kita rasa Tuhan akan bantu, tapi Tuhan tak akan bantu dengan tiba-tiba jadi baik. Tak. Kita kena sentiasa ingat ada ikhtiar, ada usaha. Yang Itu yang kadang-kadang paling orang lupa penting. benda tu. Lari dulu daripada Firaun tu. Jangan. Bukan kata okey nanti akan datang kan. Jangan. Usaha Kan? ikhtiar. Berubat dulu ataupun cari jumpa dengan profesional. Kemudian melalui proses tu Tuhan akan bantu kita. Itu betul sangat betul, sebab masa Nabi nak berhijrah, kenapa lari pergi masuk gua? Betul. Kan? Siap kena menyorong. Kalau dah tahu Tuhan akan bantu aku, okey. Dan ikut jalan biasa je. Ikut jalan biasa lah. Sebab Nabi difahamkan Nabi ikut jalan lain, betul Ya, tak? betul. Strategi. Strategi. Dan Nabi sentiasa yakin dengan Tuhan. Betul. Tapi usaha itu kena Usaha, ada. betul. Itu masalah kita. Kita nak kena lihat bagaimana nak mulakan dengan usaha, kemudian baru bertawakal. Sebab ada satu kelompok yang kadang-kadang dia terlalu berserah. Ada satu kelompok yang langsung tak nak percaya pada bahagian spiritual agama ni pula kan. Dia percaya mental health adalah mental health, tak ada kaitan dengan agama. Sebahagiannya kita percaya ada kaitan dengan agama dan agama boleh membantu kita. Tapi dalam masa yang sama kita tak boleh menjadikan hanya agama sebagai jawapan. Kita perlu ada satu tuntutan sebagai manusia untuk kita sendiri selesaikan masalah tu. Tak boleh hanya dengan solat kita terus baik. Kita solat demam pun je tak jumpa profesional. takkan kita nak salahkan Tuhan pula. Lepas tu kalau kita tak sihat, sedangkan Tuhan suruh kita berfikir, Tuhan suruh kita berikhtiar, berusaha dan sebagainya. Dia umpama kita masuk ke dalam sebuah gua yang gelap. Kan? Kita nak cari cincin yang hilang. Ya. Okay? Gelap ni. Quran ibarat cahaya. Dia suluh daripada belakang. Pergilah cari. Janganlah kau tunggu. Janganlah tunggu cincin tu datang terbang kepada kita. So begitulah nak bawa analogi yang mudah. Usaha tu kena ada. Quran sebagai hidayah. Kan, hadis Nabi juga sebagai petunjuk kepada kita. Tapi kita kena berusaha lah ke arah tu. Itulah boleh kita katakan bahawa tempat pulang yang paling nyaman sebenarnya dia bukan ada pada bila kita tengok dalam media sosial kau dah tak menjadi rumah untuk aku, kau dah tak menjadi tempat pulang yang terbaik untuk aku. Tak, dia memang siapa-siapa dalam hidup kita ni pun dia tak akan menjadi tempat pulang yang ternyaman untuk kita. Dia mungkin tempat kita melepaskan lelah, mungkin tempat kita sedikit rehat dan sebagainya lah. Tapi tempat pulang ternyaman satu ialah ketika mana
kita punya kening sebaris dengan kita punya buku lali. Ketika mana kita menghamparkan sejadah lalu meminta. Itu tempat pulang yang ternyaman. Betul. Walaupun kita dah berusaha, kalau yang ada mental health issue dah berusaha jumpa dengan profesional, kan, yang ada masalah ni, masalah kewangan, dan jumpa dengan orang kewangan dan sebagainya. Tapi hakikatnya memang itu je tempat pulang yang ternyaman. Sebab saya dah melalui benda ni, doktor. Saya ni budak yang nakal sikit. Nakal, jadi bila kita rasa sunyi, sepi tu, kita pergilah keramaian. Tapi tak pergi Coldplay lah. Kita pergi keramaian tu. Sampai satu tahap saya merasakan bahawa ini bukan ubat kesunyian aku ni. Itulah, kita sebenarnya bukan mencari ubat. Kita mencari pelali. Ya. Nampak tak? Pelali ni sekejap je. Lepas tu dah tak ada. Ataupun bius. Bius ni dia cucuk okey lah kan. Sedap kan kau tu kan. Lepas habis ubat bius tu dia kosong balik. So saya menyimpulkan bahawa tak adalah ni tempat pulang yang paling baik, melainkan tu ketika kita punya kening sebaris dengan kita punya buku lali, itulah dia. Sebaris dengan kita punya lutut, itulah tempat pulang yang paling nyaman. Sebab tu dalam surah Al-Kautsar tadi kan, fasalli li rabbik. Solat kerana Tuhan. Itu sangat penting. Pulang kepada Tuhan dalam keadaan kita faham kenapa kita perlu pulang kepada Tuhan. Sebab ramai yang hari ni kita just kalau ada masalah solat, tapi dia rasa macam masalah masih belum selesai. Sebab apa? Dia tidak pulang dalam keadaan yang sebenar-benarnya. Saya konteks ni macam saya sangat suka dengan doa istikharah tau. Mungkin selalu orang faham doa istikharah ni dikaitkan dengan jodoh dan sebagainya. Tapi saya rasa doa istikharah ni sangat powerful. Dia mengajar tentang tawakal dan penyerahan yang sebulat-bulatnya. Pada bahagian pertama diceritakan tentang kita hanya bergantung kepada Tuhan yang maha mengetahui segala-galanya. Dialah Tuhan yang mengetahui perkara yang gaib. Lepas tu kita letakkan penyerahan bahagia, kalau ia baik untukku, untuk agamaku, kehidupanku dan segalanya, permudahkan ia denganku. Dan dia memberi gambaran kalau sesuatu, tidak kisahlah sama ada jodoh, sama ada ia sesuatu rezeki dan sebagainya, impian kita yang berkaitan dengan takdir ataupun pilihan yang kita nak, kan, Tuhan jauhkan dia dari kita. Itu adalah yang terbaik daripada kita, untuk kita. Yang kita kadang-kadang mungkin kita tak happy, tapi sebenarnya itu adalah jawapan daripada apa yang kita minta daripada doa istikharah tu. Quran sebut asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bila kamu rasa benda tu tak baik untuk kamu, sebenarnya baik untuk kamu. Dan begitulah sebaliknya. Ya, betul. Kadang kita rasa happy sangat. Sebab saya dalam konteks psikologi yang saya rasa saya boleh kaitkan adalah kita faham dua komponen penting dalam diri kita, fikiran ataupun kognitif dengan emotion, perasaan. Bila kita cerita tentang apa keinginan kita, ia selalu berkait dengan keinginan kita ataupun perasaan kita, emosi kita. Dia bukan soal fikiran kita. Kalau kita tahu itu baik, kita tahu dia tentang fikiran. Tapi boleh jadi sebenarnya dalam sudut emosi, dia disalut dengan benda yang kita tak suka. Tapi sebenarnya dia baik. Disebabkan perasaan yang kita rasa, kita tak suka benda ni. So kita justify benda tu sebagai benda yang kita tak suka dan tak baik. Sedangkan pada kognitif kita, fikiran kita tahu dah baik. Itu baik. Contoh yang mudah macam ni lah, makan ubat. Kan? Dia baik, tapi pahit, kita tak suka. Tak suka. Emosi. Sesuatu yang baik yang kita nak capai, dia tidak boleh dirasai dengan segalanya kemanisan. Kan? Bahkan kita makan yang manis-manis itu akan lebih mudarat. Betul. Saya rasa macam nak selalu berkongsi dan juga berbincang sebegini, sebab dari sudut psikologi ada orangnya kan. Saya mungkin berbicara dari sudut Quran dan sebagainya, tapi bila kita gabungkan nampak menarik. Sebab sepak titik temunya di mana. Betul. So kalau macam saya ni lebih kepada perantara lah. Sebab saya belajar sikit dengan dia, saya belajar sikit dengan dia. Jika tidak ada yang di tengah, tidaklah kami di sini. Ya, betul. Okey, terima kasih doktor sebab bersama dengan kami. InsyaAllah kalau kata nanti free lagi, kita boleh lagi buat kan. Walaupun tak terbit lagi buku kedua, tak ada masalah untuk kita buat. Kita just ni macam dah pancing awal cari orang kata apa, tajuk yang kata untuk kita nak bincang ke, kita nak buat, boleh, tak ada masalah. So kita akhiri dengan satu kesimpulan yang bagi saya lah,
bagi saya yang mudah je, di mana tak apa dalam hidup ni untuk kita sedih sikit, tak apa untuk kita patah, tak apa untuk kita kecewa, tapi kita kena tahu bahawasanya kita ada tempat pulang ternyaman. Betul. Kita mesti akan ada tempat pulang ternyaman. Kita semua orang dilahirkan daripada tempat itu dan kita pun akan dipulangkan daripada tempat itu. Betul. So itulah yang mungkin kita boleh dapat daripada perbualan kita. Kita dah tengok daripada sudut psikologi, kita dah bawakan hujah-hujah daripada sudut keagamaan, Al-Quran terutamanya. Bagi saya, kalau tanya saya tak sedar pun 50 minit dah. Oh, dah 50 minit Dah 50 minit. So insyaAllah kalau ada rezeki nanti kita akan adakan lagi dan lagi. Support TK punya podcast, tekan subscribe, tekan loceng, komen lah sebanyak-banyaknya komen. Sebab kalau tak ada korang yang support, mungkin impian kami hanyalah sekadar impian dan mimpi sajalah. Dan terima kasih untuk korang yang sentiasa berada dengan TK, yang tengok, yang share. Boleh follow penulis-penulis TK punya media sosial untuk tahu perkembangan mereka. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi pada episod akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.